Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam siri pertama Oh My Tajwid. Al-Quran di hati, hidup bererti. Alhamdulillah, ya syukur pada Allah SWT ya kerana berikan ruang dan kesempatan seumpama ini untuk kita berbicara tentang tajwid Al-Quran itu. Baik, kalau kita sebut tentang tajwid, sudah tentu ada perbincangan berkaitan dengan definisinya. Dari bahasa, ya, tajwid itu sendiri berasal pada perkataan apa dia? Jawada yujawidu tajwid. Dan ada satu perkataan lain yang berkait rapat dengan tajwid. Apa dia? Hasana yuhassinu tahsin. Dua perkataan ini memberi maksud kita, iaitu perbaikan, ya, perelokkan dari sudut bacaan Al-Quran kita. Tajwid dari sudut istilah merupakan suatu ilmu yang dengannya diketahui cara sebenar menyebut huruf-huruf Al-Quran, iaitu dengan mengetahui makhraj. Apa itu makhraj? Ya, tempat keluar huruf. Begitu juga, ya, kita mengetahui sifat-sifat huruf. Sama ada sifat tersebut ialah sifat yang asal dan juga sifat mendatang seperti idgham, ya, hukum lam, mim sakinah, nun sakinah dan juga tanwin, ya. Dan juga, ya, kita mengetahui hukum-hukum yang terlibat dengan huruf tersebut. Itu dari sudut istilahnya. Pentingkah kita belajar ilmu tajwid ini? Oh, sudah tentu penting. Ya, kerana apa? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Muzammil ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Baik, ya, kalau kita lihat dalam tafsir Al-Mawardi, ya, apa yang dimaksudkan daripada ayat ini? Ya, apa yang dimaksudkan ialah suruhan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran itu mengikut aturannya, mengikut susunannya. Nampak tak? Ada aturannya, ada susunannya, dan, ya, larangan untuk kita mengubah lafaz dan jangan sesekali kita mendahulukan ayat yang akhir pada yang awal, ya, ataupun mengawalkan ayat yang berada di akhir. Ya, lintang pukang habis kita ubah, tak boleh. Ya, itu perkara yang dilarang. Sebab itulah, ya, diibaratkan susunan tersebut, ya, aturan itu ibarat aturan gigi yang kemas apabila asasnya sama dan tersusun. Ya, sebab itu, ya, kalau kita tengok macam mana Allah SWT jadikan gigi kita ini, sebab itulah dia diibaratkan dalam tafsir Al-Mawardi ini, ya, diibaratkan seperti gigi. Tengok gigi gerham kita sebelah mana? Sebelah tepi ni. Ya, gigi kapak kita kat mana? Kat depan ni. Ya, ada gigi taring dia. Tak ada orang gigi geraham kat depan. Cuba bayangkan macam mana kalau satu orang gigi geraham kat depan. Pelik, betul? Ya, macam mana kalau gigi kapak ini berada di sebelah tepi? Tak mungkin. Ya, sebab itulah dalam kita membaca Al-Quran, ya, kita kena pastikan bahawa kita cuba sedaya upaya untuk baca dalam keadaan yang tersusun, ya, dalam keadaan yang terbaik. Kemudian, ya, dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi menyebut, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa zayyinu al-Quran, ya, wa zayyinul Quran bi aswatikum, dan hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Ini, ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, kalau kita lihat bagaimana nak menghiasi Al-Quran dengan suara-suara kita ini, yang penting bukanlah kita ni, ya, kena belajar macam mana cara untuk berlagu, masukkan lagu, ya, bayati, ras, nahwan, hijaz dan sebagainya. Tetapi paling kurang kita menguasai ilmu tajwid. Orang yang baca Al-Quran dengan penguasaan tajwid, secara otomatik bacaannya akan cantik, bacaannya akan, ya, indah, ya, sebab dia punya intonasi dia, panjang pendeknya terjaga, ya, dia punya makhraj sempurna. Insya-Allah, bila mana semua hak dan mustahak ke atas huruf-huruf ayat-ayat Al-Quran itu kita berikan, insya-Allah cantik bacaan kita dan
mudah-mudahan itu akan memberikan suatu kepuasan yang luar biasa bila mana kita membaca Al-Quran dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Tidak hanya kita baca pada waktu-waktu tertentu sahaja. Jadi saya rasa dia sekadar itu dulu untuk siri pertama. Oh My Tajwid, Al-Quran di hati, hidup bererti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.